dua tempat, Ya. naib dan juga ketua. Dan sebagai seorang ketua yang baik dan berwawasan, sudah tentu beliau tidak lupa memikirkan pengganti. Ya. Kalau gagal memikirkan pengganti dan gagal melakukan palihan kuasa yang teratur, maka sebenarnya kalau dinilai dari sudut ini, mana-mana ketua pun adalah dianggap gagal. Ya, baik. Rozak, saya bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh Datuk tadi. Sebenarnya kalau kita lihat politik masa depan itu, dengan wanita sebagai contoh, bererti Datuk Suraya itu sepatutnya diletakkan sebagai naib ketua UMNO, memandangkan beliau baru berusia 44 tahun. Adalah generasi transisi daripada puteri bergerak kepada UMNO wanita. Dalam soal ini, yang menjadi masalah dalam kepartian ini adalah soal tim itu. Kita bercakap tidak ada tim yang bertanding, tetapi akhirnya ia meletakkan suasana berkawan dalam satu pasukan itu, yang akhirnya boleh meletakkan, ada yang terasa hati sekarang ni, yang terasa hati, tak apalah dia tak pilih aku sebagai kawan dia. Ini sebenarnya akan memudaratkan UMNO secara masa panjang. Rozak? Saya melihat dari sudut yang makro. Ya. Tadi Datuk Akbar kata pun ada kebenarannya, sebab tetapi pada masa yang sama, sama ada sayap ataupun parti induk perlu memikirkan soal pengganti. Ya. Dalam konteks inilah pucuk pimpinan harus memikirkan cara bagaimana nak menempatkan mereka-mereka yang berpotensi seperti Datuk Suraya dan juga dalam konteks Majlis Tertinggi ini, Datuk Paduka Mukris, seandainya gagal tidak berjaya untuk menempatkan diri dalam slot yang ketiga itu, tentang masa depan mereka. Dalam hal Datuk Paduka Mukris, saya tidak begitu bimbang, sebabnya kerana sebagai Menteri Besar, beliau akan berada di dalam kategori turut hadir di dalam Majlis Tertinggi. Jadi dalam apa-apa soal membuat dasar yang baru dan juga menentukan hala tuju parti pada masa depan, beliau akan turut serta. Tetapi setback dari segi personal tu saya melihat ialah ini yang agak crucial, sebab Datuk Paduka Mukris perlu menempatkan dirinya di kerusi naib presiden sekarang, supaya dia boleh meimbangi di antara kuasa yang dikembali kepada Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, yang dilihat sebagai seangkatan dengan dia untuk melangkah pada masa hadapan. Sebab Yang Berhormat KJ selaku Ketua Pemuda UMNO Malaysia, by virtue adalah juga naib presiden UMNO. Dari sudut itu, dari segi saingan, tak kisahlah saingan sihat atau tak sihat, tapi dari segi saingan, Mukris akan ketinggalan jika beliau gagal menempatkan dirinya di dalam kepimpinan yang ada sekarang di peringkat naib presiden. Dia akan berada satu tapak di belakang KJ. Jadi pada masa depan, apabila saya pasti apabila akan datang Yang Berhormat Khairi Jamaluddin akan pergi langkah seterusnya, iaitu akan pergi secara otomatis kerusi naib presiden. Itu boleh kita jangkakan. Andaikan. Seperti mana Datuk Seri Hisham melangkah ke kerusi naib presiden selaku penyandang jawatan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dulu. Jadi itu senarionya. Dalam hal ini, Mukris yang dilihat seangkatan dari segi generasi yang akan datang pelapis dalam UMNO akan mendapati dirinya agak terkebelakang sedikit. Sedangkan saya berpendapat ada baiknya UMNO memerlukan kedua-duanya sebagai persediaan untuk masa depan. Jadi pada akhirnya akan kembali kepada kebijaksanaan pucuk pimpinan. Bagaimana mereka nak mengimbangi perkara ini. Datuk Seri, saya dalam satu temu bual dengan Datuk Paduka Mukris baru-baru ini, saya menyatakan bahawa ini peluang terbaik untuk beliau bertanding, kerana beliau agak lewat berada di tempat naib presiden itu sebenarnya dalam usia yang 49 tahun. Boleh dianggap sebagai Johnny come lately. Ini berarti bermaksud bahawa kalau di musim akan datang, di penggal akan datang, beliau menawarkan diri untuk jawatan yang sama, mungkin keadaan politik yang seperti Datuk sebutkan tadi, masa depan politik yang tidak menentu, berbeza dan mungkin menyulitkan beliau. Saya kira badi kekalahan Datuk Mukris bertanding Ketua Pemuda, beliau tewas. Bertanding Ketua Pemuda Bahagian, beliau tewas. Dan kali ini, seandainya kalah lagi, agak menyulitkan untuk beliau mendaki
anak tangga dalam politik, karier politik beliau? Dari satu sudut memang ada kebenaran analisis yang Saudara Dahlan sebut tadi. Soal mewarisi kegagalan atau apa yang diistilahkan yang seumpama dengannya. Ya. Tapi jika dia di satu sudut yang lain, tadinya kita pernah menyebut politik ini juga the arts of impossibility. Ya. Kan apa saja bakal berlaku. Tetapi kalau kita kembali semula pada asas perbincangan yang kita sebutkan soal mengangkat martabat perjuangan, memperkasa UMNO itu untuk kembali kepada asas perjuangan asalnya. Seharusnya jiwa juang itu ditanam. Apabila kita punya komitmen sebagai pejuang itu, saya rasa tidak pernah ada soal terlambat atau terlalu awal. Cuma yang penting adalah melihat kesesuaian masa dan keadaan. Tentunya kalau dilihat dari sudut strategi, ya benar. Kiranya tidak berjaya kali ini, mungkin yang the next round itu kelihatan agak sedikit lewat untuknya. Ya. Tetapi realiti harus kita hadap. Ya? Dan dalam konteks ini, beliau telah pun menawarkan diri untuk bertanding di kedudukan itu walaupun tidak mudah. Kita pun sedia maklum. Ya. Cabaran untuk beliau membuat keputusan pun begitu sekali menekan kerana pelbagai faktor. Akhirnya dengan segala keberanian yang ada, beliau menyatakan kesediaan menawar diri untuk bertanding. Yang memilih adalah perwakilan. Dan perwakilanlah yang sebenarnya memperlihatkan the intellectual dynamism itu. Atas dasar apa mereka nak memilih, pertimbangan apa yang mereka bakal gunakan, dan semua faktor-faktor yang disebut tadi, termasuk apa yang Datuk Akbar sebut dan Saudara Razak sebut tadi, kesemuanya menjadi antara faktor-faktor yang dipertimbangkan. Dan sebagaimana yang telah saya nyatakan awal tadi, the final result yang akan menentukan apakah ciri kepimpinan yang telah digunakan oleh semua perwakilan. Ini belum final dalam lagi konteks kan? sekarang. Yes. Ini Ini belum belum. final. Ini belum. Baik Datuk, saya memahami Datuk datang daripada Melaka. Datuk ada wakil Melaka bertanding dalam kursi naib presiden. Datuk Seri Muhammad Ali Rustam adalah workers dalam parti yang begitu hebat. Tetapi nampaknya dalam pertandingan kali ini mungkin kita boleh katakan nasib tidak menjebelahi beliau, dan Datuk mungkin ada sesuatu tentang Datuk Seri Muhammad Ali ini. Saya mohon izin Datuk Seri lah untuk menjawab apa saudara dengan Dahlan. okey tu, ya. Dan ini saya nak bercakap, orang kata mungkin suara hati sendirilah. Ya. Dan saya minta maaf awal saya tak mahu kerana lenggang saya ada baju orang lain pula koyak. Ya. Jadi kalau terkoyak kerana lenggang saya minta maaf awal lah. Sebelum saya jawab soalan itu, memang cukup jelas bahawa landscape dan senario politik sekarang dalam UMNO sudah berbeza banding dengan tahun 70-an. Apa yang saya nak ambil iktibar ialah dulu pernah seorang menteri lepas itu sudah keluar daripada kabinet masih lagi boleh menang dalam pertandingan UMNO, khasnya naib presiden, iaitu Tun Ghaffar Baba. Ya. Lama beliau mempertahankan jawatan itu di luar kabinet. Tapi nampaknya sekarang apabila Tidak ada sudah jawatan, tak ada jawatan, tidak ada kuasa, seolah bye-bye lah. Ya. Dan adakah ini suatu yang baik atau tidak baik, saya pun tak pastilah. Tapi kalau dilihat dari sudut, kalau kita nak kata mengenang budi, jadi ini saya nak kaitkan pasal dia nanti mungkin ada implikasi pada PRU ke-14. Sebab dalam PRU ke-13 Datuk Seri dan Jerat, pembangkang menggunakan falsafah bahawa tidak perlu berterima kasih, tidak perlu mengenang budi kerana itu adalah tanggungjawab. Dulu UMNO cuba mempertahankan bahawa ini adalah hujah pembangkang. Sebab mereka tidak ada budi, maka jangan kenang budi. Tapi sekarang, orang yang sudah berbudi, bekerja hampir 24 jam. Rumah Seri Bendahara itu adalah rumah rakyat. Kalau dulu kita kata dalam PRU, orang bukan Melayu tolak dia. Ya. Sekarang orang UMNO tolak dia. Ya. Jadi bermakna, bolehkah kita andaikan bahawa orang UMNO sudah tidak lagi mengenang budi? Saya akan Mengenang jasa. cakap tentang mengenang budi ni Datuk. Dalam perbincangan saya selepas ini, menarik apa yang Datuk katakan, kerana kita sebagai orang Melayu sebenarnya kaya dengan budi bahasa, kan? Orang memberi kita merasa budi itu berbalas lah, maksudnya begitu. Ada ubi, ada batas. Ada ubi, ada batas. Tapi yang itu tak mati boleh balas. Baik, kita jumpa lagi selepas ini. Kita akan berbincang lanjut tentang pemilihan UMNO 2013 yang sedang menuju ke saat-saat akhir, genting untuk kita ketahui slot terakhir
naib Presiden UMNO itu. Jadi kita jumpa lagi sebelah sini. Jangan ke mana-mana. Catch Bernama Today every weekday from 9 a.m. onwards for the latest news, lifestyle stories, interesting personalities, only on Bernama TV. Adakah anda pernah berurusan dengan kerajaan persekutuan? Anda tahu tentang e-maklum? E-maklum adalah kemudahan makluman bagi urus niaga bayaran yang diterima secara elektronik daripada kerajaan persekutuan. Makluman pembayaran anda boleh diterima sama ada melalui SMS, email atau kiriman surat. Anda juga boleh menyemak melalui emaklumweb.anm.gov.my. Ekonomi dunia. Berita terkini, isu semasa, segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Baik, terima kasih. Saya tahu Datuk Akbar nak bercakap banyak tadi. Tak apa Datuk, kita simpan. Kita sampai tengah malam ni kita akan berbincang. Kita akan beri ruang pada Datuk luahkan apa saja demi kepentingan UMNO dan Melayu itu. Tuan Zaid, saya berpendapat transformasi yang dilakarkan ini cukup baik. Tetapi apalah gunanya kita membuka kepada pertandingan yang besar dalam keluarga UMNO ini. Hanya mereka-mereka yang berjawatan saja yang pasti akan menang. Kalau kita lihat dalam jawatan Majlis Kerja tertinggi Datuk Seri, memang yang ada jawatan dalam kabinet saja yang boleh menang. Begitu juga dengan soal naib Presiden Parti. Apakah ini satu fenomena ataupun keadaan yang Rozaid nampak lihat dari sudut yang berbeza? Ya, itulah. Pada mulanya kita lihat pertandingan kali ini akan memberi ruang untuk perwakilan mengadunkan barisan kepimpinan yang pelbagai. Ya. Maknanya ada kepelbagaian. Tetapi pada akhirnya ini juga tidak kesampaian. Dan kalau kita lihat pada mulanya kita seolah-olah merasakan inilah masanya sebab ramai menteri pusat, menteri besar tidak menawarkan diri untuk bertanding. Jadi kita merasakan inilah ruangnya, ini